Dia bukan Selangor. Okey. Menteri sikit, Menteri. Mana satu yang hormat? PJ Selangor. Menteri sikit. Alah, itu bukan Selangor tu apa tu? Itu jauh. Itu bukan Selangor. Dia Selangor kan? Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan. Mana tu? Labuan. Ya, Labuan, sila. Yang Berhormat Itu Menteri. mata air Selangor, tak ada Terima Labuan. kasih. Selangor, Labuan Menteri. walaupun Menteri salah direction. Labuan walaupun wilayah persekutuan tetapi mendapat bekalan air daripada Sabah melalui pipe di bawah laut. Baru-baru ini Labuan mengalami keputusan air selama seminggu. Jadi apakah perancangan kementerian untuk memastikan ianya tidak berlaku lagi? Seminggu itu memang agak lama lah, Yang Berhormat Menteri, dan Labuan adalah sebuah tempat yang penting. Apa Menteri, sebelum jawab tu sama-sama Menteri. Terima kasih. Sama isu Menteri. Dan waktu itu Sama isu. satu pam besar di sebelah Kuala Penyuk, sebelah Beaufort telah pun rosak, dan oleh kerana dengan itu saya pun telah mengarah untuk memulihkan secepat mungkin kerana partsnya dah lewat. Sebenarnya siap dalam tempoh 2 hari lebih, tapi untuk pressure dia kembali pulih memberikan masa yang lama. Jadi inilah Labuan tu cantik pulaunya, tapi sumber airnya tak ada ataupun sikit-sikit yang untuk orang kampung. Tapi kita akan mencari membuat mitigasi lah supaya keadaan seperti begitu dapat kita kurangkan. Harap kita ada pam yang lebih reliable dan spare pam yang juga reliable. Okey, balik ke Selangor Menteri. Okey, satu sana. Ya, PJ Utara sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tuan Speaker. 2 soalan saja. Nombor 1, isu mengenai penyelesaian penstrukturan air di negeri Selangor antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Selangor telah pun dibincang dengan lama, dan dua pihak dah lama kata tengah dibincang. Saya nak tahu sama ada buat masa ini adakah pendirian daripada pihak kerajaan pusat telah berubah daripada pendirian sebelum pilihan raya, dan adakah kerajaan pusat lebih lebih inclined untuk memberikan tekanan kepada pihak konsesi air untuk melepaskan konsesi mereka dan memulangkan konsesi mereka kepada pihak kerajaan negeri Selangor. Kerana pada akhirnya kalau kerajaan pusat tak berikan tekanan kepada pihak konsesi air, mereka akan teruskan ataupun terus memegang hak mereka dalam konsesi mereka dan penyelesaian tidak akan dicapai. Itu nombor 1. Nombor 2, saya minta sama ada kerajaan pusat melihat bahawa pihak konsesi nampak macam ada perubahan, macam penstrukturan akan berlaku. Mereka macam mengambil langkah untuk mengeluarkan wang daripada syarikat mereka, dan kita dapat lihat daripada bonus yang telah pun diterima oleh Tan Sri Rozali, pengurusi kepada Puncak Niaga. Bonus 33.4 juta ringgit dikeluarkan daripada syarikat yang memberikan konsesi air, yang diberikan konsesi air untuk rakyat di wilayah persekutuan dan juga di Selangor. Adakah perkara ini akan disiasat dan apakah tindakan yang boleh dibuat oleh pihak SPAN? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Okey, Menteri sikit sambung Selangor sikit Menteri. Boleh? Ampang. Boleh lah. Ampang punya isu air banyak sangat. Wilayah ni wilayah. Boleh. Sambung. Mana pula wilayah Ampang Selangor? Okey, last. Kawasan yang affected by the water. Okey, sila. Problem. Okey, terima kasih Menteri. Terima kasih. Mana Speaker Okey, apa yang telah dikatakan oleh PJU tadi, masalah pengseluruhan dan sebagainya, itu satu perkara yang harus ditangani. Tetapi perkara isu semasa yang mana penduduk Ampang khususnya Gombak dan Pandan kita mengalami masalah gangguan air, jawapannya sama, pump house, 5 satu trip tak boleh, and on the same isu, the same jawapan yang kita dapat dengan izin. So jadi kita nak tanya, kenapa daripada pihak menteri tidak adakah satu sistem monitoring yang lebih canggih atau satu sistem yang lebih advance bersesuaian dengan kita mengatakan kita negara maju. Jadi kalau tiap-tiap kali air failure, kata pasal pump house tidak boleh berfungsi kerana air lebih pada 220 million liter tidak boleh di pump house wang semaju tu. Jadi kita nak masalah ini selesai kerana sudah berpanjangan daripada Januari sampai sekarang di Ampang khususnya
masih lagi terganggu bekalan air. Jadi kita minta menteri membuat satu perancangan jangka pendek, memastikan bahawa sebelum pengsusulan sebelum apa nak buat tu, pastikan bahawa air tidak terganggu untuk penduduk di Ampang khususnya. Walaupun pada pilihan raya dulu memang jadi isu di situ, tapi alhamdulillah rakyat faham, dia kata kerajaan federal sabotaj. Saya tak mula cakap macam itu. Ringkaskan. So jadi saya harap menteri melihatkan perkara ini lebih serius. Saya jawab dulu nanti baru. Yang Menteri, masalah Sekejap, Titi Wangsa, sekejap. Saya nak tanya Yang Mohd Menteri, nak bagi celahan ke tidak lagi? Jawab dulu ya. Soal keseluruhannya bekalan air Selangor wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ini, saya sudah tekankan awal-awal tadi, it's a question of margin. 0.2% saja. Kalau schedule maintenance pumps pun kita tutup, memang lori keluar untuk pergi menghantar air. Ya. Apatah lagi kalau ada bus pump. Sebab schedule maintenance tak boleh dilakukan sekaligus untuk juga mengurangkan gangguan. Jadi perlu selesaikan Langat 2. Untuk makluman saya katakan tadi, air di Selangor sumbernya tidak mencukupi untuk kegunaan. Perlu ambil dari luar. Itu projek penyaluran tunnel dari Pahang sudah 80% dah siap. Harus trial sudah mau dilakukan sebelum ujung tahun. Kita belum lagi membina water treatment plant, okay? Kerana negeri Selangor tidak mengeluarkan development order untuk melakukan itu. Jadi kalau begitu, chicken and the egg, see? So penyelesaian pada kali ini kita sedia melihat kerajaan pusat terbuka, okay, untuk membincangkan penyelesaian yang dicadangkan oleh pihak negeri Selangor, pada the same time cadangan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan pusat sebelum ini berasaskan kepada kita mesti hormati satu perundangan yang sedia ada. Jelas sikit Menteri. Kedua adalah jika negeri Selangor mau membincangkan tentang nak ambil alih dan willing buyer, willing seller must operate. So inilah isu-isu yang sedang kita kemas ini. Menteri, isu dia bukan masalah tak cukup, isunya adalah failure of your pump house. Dan selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang berhormat sekalian, yang dihormati, baru boleh. Saya melihat ada keterbukaan dari segi kerajaan negeri Selangor untuk duduk bersama dan pihak kementerian dengan pendirian pendekatan baru nak facilitate perkara ini. Tapi dengan syarat Langat 2 mesti jalan, kalau tidak tak ada cukup. Tiga yang Menteri. Okey. Dari segi PAM saya sudah jawabkan tadi mengenai dengan bonus itu di luar bidang kita. Tapi itu puncak adalah public listed company. They have a board of directors, legal shareholders. They are the one who decided that. Puncak seperti saja. Mereka mempunyai konsesi daripada pihak kecil saja di kerajaan. dalam dia Kerajaan itu. ada golden share dalam So di luar adakah perkara ini kita akan Ini Yang Mohd Menteri. Ya. Mic memang dah ditutup ni. Yang Mohd. Kalau lah tak beri kerjasama, jawab semua berhujah. Macam mana satu yang nak didengar. Jadi minta Yang Mohd jawab dulu. Yang Mohd Menteri berikan laluan baru boleh kita berucap, kita mencelah. Ni mana Titi Wangsa? Menteri. Dia lembu Yang Mohd Menteri. Titi Wangsa. Bapak duduk dulu. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Lepas ni dia Terima kasih Yang Mohd Menteri. Yang di-Pertua, saya lihat masalah air ni macam YB Ampang sebut tadi, Ampang ada problem, Pandan ada problem. Bukan saja Ampang dan Pandan. The entire Kuala Lumpur, termasuk saya punya, kadang-kadang kita pun kena ambil air naik atas flat. Nak kena tolong orang. Jadi masalah dia sekarang ni Yang Mohd Menteri, saya nak tahu masalah yang kita cerita pasal Langat 2 ni, apa isu sebenarnya Langat 2 ni? Kalau kerajaan negeri Selangor ataupun kawasan-kawasan Selangor ni juga menghadapi masalah yang sama, saya tidak nampak kalau dua-dua pihak punya masalah yang sama, kenapa kita masih bertelaga soal kelulusan? Itu soalnya pertama. Nombor 2, saya tak nampak kalau persetujuan daripada kerajaan pusat untuk melabur untuk mewujudkan Langat 2 ni dengan kos pembelanjaan saya dianggarkan sampai 600 juta. Jadi saya tak nampak
di mana isu dia sebenarnya dalam Kerajaan Negeri Selangor untuk menidakkan proses pembangunan kawasan rawatan air ini. Ya, Yang Berhormat Menteri. Saya telah sentuh pada perkara tadi bahawa it all boils down to the lack of margin, okay? Dan memang dulu ini kerana Kerajaan Negeri Selangor tak mahu keluarkan development order, okay, untuk membolehkan kita untuk memulakan projek treatment plant di situ. Walaupun tanah kita sendiri ada di bawah tanah SPAN, ya, tetapi itu pun ada halangan. Tapi namun saya katakan tadi, ini antara yang telah kita mulai berbincangkan secara holistik dan kita sedia untuk mencari penyelesaian. In the meantime, Kerajaan Pusat telah meneruskan beberapa mitigasi, projek-projek mitigasi untuk memperbaiki ini membaik, dan sampailah berjuta begitu banyak sekali penyelesaian jangka pendek ialah untuk misalnya reinforce pump house, dan projek ini adalah macam reinforcement pump house dan berbagai-bagai lagi yang berkaitan untuk jangka pendek. Tapi jangka panjang tak boleh lari. Reinforcement of pump house ini berapa banyak percentage yang boleh meningkatkan supply air tersebut? Actually hanya memang tak banyak. So kalau tak banyak, saya nampak kalau kita tak wujudkan pusat rawatan air yang baru. Langat 2. Saya nampak dalam masa 4-5 tahun ini kita masih berdepan masalah yang sama. Bukan saja 5 tahun, Yang Berhormat, 2 tahun dari sekarang -2 begini estimate. So serious, 450 projek investors coming into wilayah Selangor tertangguh kerana tak ada air.